Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bab yang ketujuh, tak habis lagi, kefarduan takbir pertama ataupun disebut sebagai takbiratul ihram itu. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang beberapa fakta. Cuma pada malam ni kita akan sambung. Cuba tengok muka surat 14 tu, nota yang minggu lepas. Nota yang minggu lepas itu. Kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis yang ke-884 itu. Saya baca sekali lagi hadis ini. Cuba tengok hadis yang ke-884. Terus saya baca terjemahan dia lah. Sebab kita bincang dah. Hadis ini kita baca dah dalam sesi lepas. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah SAW telah memasuki masjid. Kemudian ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid lalu salat. Kemudian beliau datang lalu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjawab salamnya dan bersabda, "Ulangilah salat engkau. Sesungguhnya engkau belum salat." Jadi ana terjemah ringkas di sini, beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perkara itu sebanyak 3 kali. 3 kali Nabi suruh dia ulang itu. Siapa 3 kali? Dia mari misalnya Nabi kata, "Ulangilah salat engkau, sesungguhnya engkau belum salat." Sampai 3 kali berlaku perkara itu. Selepas kali yang ketiga itu, lelaki itu berkata, "Demi Tuhan yang telah membangkitkan tuan dengan kebenaran, saya tidak mampu melakukan bentuk salat yang lebih baik daripada ini. Ajarkanlah saya." Dia minta Nabi ajarlah, sebab kalau dia buat pun tak lebih daripada 3 kali tadi. Baik. Baginda SAW bersabda, "Apabila engkau bangkit untuk salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah mana-mana ayat yang mudah bagi engkau. Kemudian rukuklah sehingga engkau tenang dalam keadaan rukuk. Kemudian engkau angkatlah kepala engkau sehingga dalam keadaan berdiri yang sempurna. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah kepala engkau sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Kemudian lakukanlah demikian pada setiap rakaat seterusnya." Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, isu dia ni adalah isu tumakninah. Kebanyakan ulama mengatakan isu dia bukan dia tak rokok. Tak dia tak sujud. Tapi cara dia sujud, cara dia rokok, cara dia i'tidal tu tak ada tumakninah. Isu tumakninah sebenarnya. Dan kalau kita tengok pun jelas, sebab Nabi kata biar sempurna, biar tenang. Itu maksud dia. Baik. Cuba tengok kesimpulan hadis ini, sebab perkara-perkara berkait dengan huraian dan sebagainya itu kita bincang dah sebelum ni. Baik. Muka surat 14, kesimpulan hadis. Yang pertama, kemestian bertakbiratul ihram, dan ini adalah pandangan jumhur ulama. Fakta ini adalah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nasai dalam tajuk babnya. Sebab ada juga selepas ni kita akan bincang dalam khilaf. Ada kata kalau tidak takbir pun guna kalimah lain pun tak apa. Subhanallah. Asalkan ada, tapi hal tu bukan jumhur. Tak sepakal tu. Ayat lalu. Tapi ayatnya khilaf ulama adalah sebab dia kita bincang selepas ni. Yang kedua, wajib mengulangi salat kerana berlaku kecacatan kepada rukun salat. Kalau cacat tu rukun, makna salat tu tak jadi. Kena ulang semula. Sebab tu Nabi suruh ulang tu. Jadi cacat tu mana? Pada tumakninah itu. Tumakninah kita masuk dalam rukun. Kalau sekiranya
tak tepat tu. Jadi berhenti tu sekejap di antara nak pindah rukun itu, sekejap tu waktu khilaf pula ulama. Paling ringkasnya sekadar kata la ilaha illallah ataupun subhanallah, ada sebut. Baik, tak apalah, waktu tu kita bincang kemudian. Yang ketiga, salat sunat diberikan penekanan oleh Nabi SAW agar sifat zahirnya menepati bentuk salat yang dilakukan oleh baginda SAW. Ada juga ulama berpendapat salat yang dilakukan oleh lelaki berkenaan adalah fardu. Sebab kebanyakan ulama kata hak dia semaya ini semaya tahiyatul masjid. Tapi ada juga yang kata fardu. Tapi itu bukan kebanyakan. Jadi maknanya kalau kita mengambil kira pendapat lebih ramai yang mengatakan bahawa ini adalah salat tahiyatul masjid, makna semaya sunat pun dia kena serupa juga dengan Nabi. Nabi buatlah ke mana? Sebab tu jangan mudah-mudah mentakkan semaya sunat ni kan. Oh tak apalah. Tak. Mudah-mudah ya. Ana tidak nafikan ulama kata boleh misalnya semaya sunat. Oh dia kata kita duduk tak apa semaya sunat. Betul boleh. Tapi dah kita boleh berdiri, buat apa nak duduk ni? Tu yang pelik tu. Dah. Dia kata tu rukun untuk semaya wajib ya. Ana tidak nafikan ada ulama kata begitu. Tetapi hak Nabi buat macam mana? Hak Nabi buat. Hak Nabi duduk tu ketika Nabi tak sihat. Nabi tak sihat. Jadi kalau kita sihat tak ada masalah. Bagi ana lebih baik. Kita nak yang lebih baik. Kan kita biasa tengok mai sunat kan dia duduk pada masa mai tu bangun molek-molek. Jalan luar ketemu tu. Nah. Saja sebab dia angkat sunat. Ana rasa tak apa tepatlah tu. Di segi fiqh boleh lah. Yang keempat, ialah kan anda sebut dari hurai sebelum ni, kan setengah-setengah tu siapa dia gini yang mudahnya. Dia bermudah-mudah ni tak boleh siapa perekat jadi nampak supaya tidak semaya. Tu tak boleh. Orang tengok orang tak tahu dia semaya ke tak ni. Nampak dia ambil Quran duk tengok misalnya tu tak. Tak kena tu begitu tu. Yang keempat, jangan meremehkan pelakuan salat sunat sehingga hilang sifat dan bentuk zahirnya. Tak boleh. Yang kelima, perintah melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi maknanya hak ni bila seorang itu melakukan solat tidak kena, melakukan wuduk tak kena, itu mungkar. Kena tegur. Nak tegur lagu mana? Tengok keadaan yang sesuai macam mana. Yang keenam, mesti berhikmah semasa melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketujuh, keelokan akhlak Nabi SAW semasa memberi tunjuk ajar kepada sahabatnya. Elok ni kita kata elok. Warna malu kau tu sampai 3 kali tu. Dia elok ni makna Nabi tak kutuk dia. Nabi kata Allah tak okey tua tu tak erti lagi. Dia Nabi tak kata pun gitu. Nabi ayat gini. Sebab itulah kebanyakan ulama kata jadi khilaf pula tu. Jadi khilaf pula. Sebab apa? Selepas Nabi tunjuk ajar Nabi tidak suruh semaya pula. Jadi sebab tu jadi tomak ninah tu lagu mana? Kalau tomak ninah menyebabkan tak sah, mesti dia selepas Nabi ayat dia kena semaya mula. Tak ada Nabi suruh. Pulaknya khilaf pula tu. So kata tak, tomak ninah dia tu tidak sampai ke peringkat mencacatkan solat. Cuma tak sempurna saja. Sebab tu jumhur ulama kata semaya tak sempurna. Bukan kata tak jadi. Kalau tak jadi mesti Nabi suruh buat pula selepas Nabi ayat tu. Jadi Nabi berpada dengan 3 kali tu. Tu. Hak ana sebut tomak ninah tadi tu bukan ulama bukan sepakat apa kisah tomak ninah tu. Tapi kebanyakan kata gitulah. Kata makninah dia bukan semua ulama terima dan mazhab Syafi'i terima kata tidak rukun pun. Kalau tidak sampai tahap tu pun sah lagi semaya. Banyak khilaf tentang semaya ni. Sebab tu sekarang ni kita nak ambil hak molek Nabi buat berdasar pada sebab tu sebab ni anak sebut ulama ni kata gini. Jadi hak Nabi buat hak dia gini ada sesuatu yang ulama khilaf tentang masalah ni. Tapi masalah hak lain itu tak khilaf. Hak tak khilaf tak mana? Misalnya lepas ni kita akan tengok dak tahu. Tak gini tu. Lepas tu irsal, hak mana sebenarnya? Hak mana sebenarnya? Sebabnya Imam Malik sendiri pun ada kata buat tak gini. Imam Malik sendiri pun ada dalam satu pendapat dia. Jadi kira-kiranya hak umumnya hak mana? Kita ambil tu. Begitu juga bila buat gini tak mana pula? Tangan atas ni ke? Bawah dada ke? Atas pusat ke? Bawah pusat ke? Kalau ke mana? Hak tu kita bincang lepas ni. Jadi tujuannya kita nak ambil yang terbaik. Jadi bila kita tahu, kalau kita tengok orang buat gitu pun kita akan kata sah lagi. Moga kita tahu. Tapi hak moleknya hak ni.
Misalnya itu tujuan kita molek kita belajar tentang khilaf tu. Misalnya kalau bak letak tangan dekat siapa nak tak masuk ni panjang telajak. Kalau nak buat tu kena ambil masa suku pula kena terjemuh tu. Begitu kalau letak tangan ada berlaku banyak hadis. Siapa dalam kitab Ethiopia tu capur 2 kali terletak tangan khilaf tak tangan bila buat gini nak letak atas dada mana hak tu saja 2 kak 24 muka surat dia baca. Sebab tak nak fikir kalau nak jadi ana buat ana macam buat ringkas sajalah. Kalau nak ambil tu parut benar. Tak ada 2-3 sepak kuliah pun tak habis tu. Tapi dia bincang kita puas hatilah kita baca. Jadi jangan main-main masalah kita. Jadi kalau orang tahu ni kan dia tengok orang lain buat dia tidak akan menghina orang tu. Sebab kita tengok dalam YouTube kan ada setengah tu dia hina orang tak terada ni. Orang tak terada dia hina tak kena gitu. Sebab tu ada hadis. Dia ada sahabat buat. Kita akan tengoklah kemudian. Yang ke-8, pelajar digalakkan bertanya kepada guru agar diberi maklumat yang belum diketahuinya, khususnya ibadat solat yang merupakan ibadat induk dalam Islam. Yang ke-9, diharuskan memberi salam dan menjawabnya walaupun belum keluar daripada tempat yang sama. Cuba kalau kita tengok lelaki ni, sahabat ni kan berkali-kali wisalah kepada Nabi. Pada duduk dalam masjid tu, pergi maya mari wisalah pula. Lepas tu pergi mari wisalah pula. Pada kita kata pada tadi lah, dah Nabi tak kata acak tu. Nabi pun tak kata gitu. Nabi biar. Maknanya boleh. Tapi janganlah dah lalu. Siapa nak kecek pun terganggu. Yang ke-10, imam duduk dalam masjid bersama orang ramai. Sayyidina Ali pun amal gitu. Kalau nak jumpa dia mari masjid. Lepas tu Sayyidina Ali lepas mai asar dia akan tunggu. Siapa nak jumpa dia mari. Nak tanya soalan ke apa. Kadang-kadang siapa ngorib. Tu. Jadi imam duduk dalam masjid bersama orang ramai. Ini termasuk dalam kemesraan dan keperluan. Yang ke-11, memberi salam kepada orang alim, akur dengan bimbingannya, memperakui kekurangan dan kesilapan sebagai manusia biasa. Tengok lelaki ni. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni tak boleh nak buat lebih dari tu. Kalau ada tak kenal Rasulullah, ayatlah. Demi Allah, dia kata. Allah, Rasulullah lebih tahulah. Kalau saya buat pun, tak akan lebih comel daripada waktu. Ajarlah saya. Alimni ya Rasulullah, dia kata. Ni tawaduk dia. Yang ke-12, fardu wudu adalah maklumat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah fakta tambahan dan ia merupakan amalan yang dituntut. Jelas di sini bahawa Al-Quran mempunyai kaitan yang sangat rapat dalam menjelaskan kaifiat amalan ibadat dan ciri-ciri kehidupan yang dikehendaki oleh Islam yang maha tinggi. Hak solat pun begitulah juga. Hak ni wudu ni maksudnya hak kita tak anggap tepat anggota tu lah. Hak menjadi fardunya. Mana kalau ambil waktu saja pun sah dah. Tapi Nabi buat gitu ke tidak? Maksudnya, hak Nabi tunjuk ni adalah maklumat tambah yang akan lebih sempurna daripada yang asas yang disebut dalam Quran. Dan itulah tujuan perutusan Rasul tu. Kalau tidak dia, siapa dia nak berani nak berjelas tu? Tak boleh. Jadi hak ni Allah beri pada Nabi saja. Allah tak beri pada orang lain. Jadi kalau ada orang lain sebut gitu, tu gini tak, misalnya bila ambil wuduk ni hak air ni kan, air tu kena tadah sebab apa kalau minum anak jadi juh misalnya. Tu tak boleh apa ketemu. Dalam nak ngabai pun tengok benda lah. Ikut ayat. Dia panggil air mirfak. Bucu siku. Gitu kat kawan tu ambil anak tu anak dia kecil lagi, anak budak satu tidak nyeju, anak dia dukung lagi. Apa ni, ibu muda lah pergi minta nak ambil macam ijazah pengesahan lah, nak klik buat. Tak boleh gitu ya, jangan berdoa lalu. Yang ke-13, ta'khirul bayan diharuskan jika ada kemaslahatan. Ta'khirul bayan ni maknanya Nabi sampai 3 kali semaya baru Nabi royak. Kita kata royak lalu lah. Apa dia takhirnya? Kadang-kadang molek, biar dia buat dulu. Ada tujuan dia lepas ni kita bincang. Kita kata dah tengok waktu salah mari. Tak kena tu begini. Tu maknanya orang panggil takdim. Royak lalu. Ni takhir. Siapa lewat? Siapa 3 kali baru royak. Kalau nak kita malu kat lah tu. Tidak gitu kan? Siapa 3 kali. Buat apa bodoh kita ni? Kalau kita fikir cara akal kita, sini ada maksud dia. Sahabat ada riwayat sahabat kata banyak kita boleh ilmu situ. Apa tu Nabi sampai 3 kali? Kita bincang selepasnya. Yang ke-14, wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat.
Hak ni pun khilaf juga. Tapi hak ni ulama kata kalau semaya seorang memang wajib. Kalau semaya jemaah khilaf pula situ. Yang ke-15, seseorang yang diminta fatwa. Ada pandangan dalam sesuatu isu. Baik, seseorang diminta fatwa dalam sesuatu isu, potong waktu tu. Wajar menjawab melebihi apa yang ditanya jika ia mendatangkan kebaikan kepada penanya dan tindakan itu tidak dikategorikan sebagai salah dan sia-sia. Bila orang tanya kita, tiba-tiba jawab panjang lebar lebih pada orang tanya. Kadang-kadang orang tidak tanya pun jawab lalu, buat apa? Jadi kena itu, seseorang yang diminta fatwa. Kalau nak buat ada pandangan pun maknanya boleh buat dari dash lah. Tu tak ada tertinggal tu. Kalau potong tak apa. Seseorang diminta fatwa dalam sesuatu isu, wajar menjawab melebihi apa yang ditanya. Kadang-kadang dia tanya sikit, kita jawabnya. Tu termasuk dalam wajar tu. Bukan kata tidak wajar. Jika lebihan maklumat, lebihan jawapan itu mendatangkan kebaikan kepada penanya dan tindakan itu tidak dikategorikan sebagai salah dan sia-sia. Sebab tu Nabi kadang-kadang kecek rengkah. Kadang-kadang banyak macam-macam cara Nabi jawab. Tanya sikit tak apa, jawab lebih panjang daripada jawapan. Ada juga. Jadi tengok keadaan lah. Yang ke-16, melakukan tumakninah dalam amalan rukuk solat adalah wajib dalam mazhab Syafi'i lah ni. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Maknanya jumhur ulama mana perkara tidak ijmu'. Ada yang kata tak apa tu. Nak ayatnya harus, bukan kata tak molek semua kata molek. Nak ayatnya sah lagi. Sebab tu anak kata kenapa hal lah. Bila jadi hak khilafnya sah ke tidak. Hak ni bukan sekadar sah menjadi rukun. Tak buat tu tak sah. Ada seorang kata sah. Jadi hak mana molek? Patut Nabi lah ke mana? Cuba tengok Nabi kata kalau rokok biar sempurna dulu. Patut i'tidal biar sempurna, duduk dalam keadaan sempurna, keadaan tenang. Gapo dia maksud? Mana tak sewi. Jadi kalau setiap perpindahan rukuk kita berhenti sekejap, sekadar la ilaha illallah, ada pusna kata subhanallah 3 kali, macam-macam, tu nak suruh nampak tenang. Hak tu yang dimaksudkan dalam hadis. Kalau tidak nampak, sebab tak dalam hadis lah Nabi kata nampak sepapat ayat patut padi, nampak tak? Pergerakan tu. Cuba tengoklah dalam YouTube lah, kita boleh tengok belakang ni. Hak kata masjid Ferrari tu kan mai tu. Tu berat benar, tu tentu tak sah mai lagu tu. Berapa? 8 rakaat dah. 5 minit ke 20 matamna. Nampak macam nampak dia mang. Dia baca Fatihah tu dah senapah. Patut baca tahiyat tu pun senapah juga. Tak betul lah. Tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu memang tak boleh. Siapa-siapa berkata tak sah lagu tu. Jadi melakukan tumakninah dalam amalan rukuk salat adalah wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Masyhur dari kalangan ulama mazhab Hanafi, tumakninah sunnah. Tu tengok tu. Tu tapi masyhur bukan muktamad dalam mazhab dia. Tu bukan kata wajib, bukan fardu sunnah. Ramai dari kalangan penulis-penulis mazhab Hanafi, mazhab mereka tu maksud mazhab Hanafi yang menjelaskan perkara ini, sunnah tu. Namun pandangan Imam At-Tahawi difaham semacam wajib bukan sunnah. Padahal buat dia juga tu. Buat Hanafi juga tu. Dia kata tak. Nampak bila dia bincang tu nampak bukan sunnah tu. Beliau telah membuat tajuk. Tu. Kadar masa sujud dan rokok. Kemudian beliau telah membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan tokoh lain. Subhana rabbiyal azim salasan fir ruku' wa dhalika adnah, yang bermaksud zikir subhana rabbiyal azim dibaca sebanyak 3 kali dan itulah yang paling minima. Makna bagi jadi tu makninah lah tu. Dah bila rokok tu dah, kalau baca sampai 3 kali maknanya berhenti tu agak lama juga. Subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu tak makninah dah tu. Ni siapa macam bobo zebu bangun lalu. Tu paruk tu. Beliau berkata, ni kata Imam Tahawi lagi. Tokoh-tokoh mazhab Hanafi lah menetapkan inilah kadar masa minima bagi rukuk dan sujud dan tidak harus lebih ringkas daripada itu. Imam Tahawi menjelaskan lagi, tokoh-tokoh dalam mazhab telah berbeza pandangan dalam isu ini. Ada yang mengatakan tumakninah al-sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Pihak yang mengatakan sunat berkata, apabila seseorang sempurna rukuk dan tenang dalam keadaan sujud, maka itu sudah memadai. Walaupun dia baca sekali, subhana rabbiyal azim, gitu ya. Cepat pula tu. Tak mesti 3. Kemudian beliau berkata lagi, ini adalah pendapat Abu Hanifah.
Abu Yusuf dan Muhammad ni anak murid dia besar-besar lagu ni. Ini adalah nukilan Imam Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia jilid 2. Muka surat tu tinggal tu, tak bubuh tu. Sepatut ada tu. Silap. Jadi maknanya tu maknanya bukan ijma', bukan semua ulama kata kita ada, kata misalnya dalam mazhab Hanafi kata sunat, tu pun tidak muktamad dalam kitab, dalam mazhab dia. Ada berbeza pula pandangnya. Hak Maliknya hak mana? Tu maknanya tu lah. Yang ke-10, perbezaan ahli ilmu dalam menentukan hukum wajib takbiratul ihram. Mesti ke takbiratul ihram ni? Cuba kita tengok sinilah. Jumhur ulama menentukan hanya lafaz Allahu Akbar sebagai ucapan untuk masuk dalam salat. Maknanya takbiratul ihram. Jadi hak berkenaan dengan akad tangan tu, hak tu boleh katakan semua akad lah. Boleh katakan semua akad. Lepas tu nak baca ke dia masalahnya. Nak baca ke dia. Ada. Jadi jumhur ulama menentukan hanya lafaz Allahu Akbar sebagai ucapan untuk masuk dalam salat masa takbiratul ihram. Jumhur ulama. Jadi pandangan ini dipersetujui oleh Abu Yusuf ni, anak murid hebat benar ni, di kalangan tokoh murid Abu Hanifah. Hanafiyah, yakni mazhab Hanafi, ulama-ulama dari mazhab Hanafi telah menyanggahi pendapat ini dengan mengatakan dikira telah masuk dalam salat dengan setiap lafaz yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ucapan Allahu A'zam, dia akad tangan ni Allahu A'zam, ataupun Allahu Ajal, Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung. Makna lebih kurang ya? Dan seumpamanya. Baik, hujah jumhur ulama yang kata mesti Allahu Akbar, tak lihat lain masa takbiratul ihram. Hujah jumhur hadis ni lah. Hadis ni. Kita sudah bincang hadis bab ni. Nabi SAW telah berkata kepada orang yang tidak mengelokkan solat tu, kata sampai 3 kali. Nabi kata bila mu nak semaya bangun enggak takbir lah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Lafaz Abu Daud dalam hadis Rifa'ah radhiyallahu an, la tatimmu salatu ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayadha'u al-wudu mawadhi'ah thumma yukabbir. Yukabbir tu mana? Okay, yukabbir ni mak tak ada dah lah yukabbir ni. Kalau ajal yuajji apa ni kalau kita kata dia gini, kalimah yukabbir ni maknanya kata takbir, kata Allahu Akbar. Tu mudah. Tu. Kalau hak tadi dia panggil ta'zim, yu'azzim. Yu'ajjil. Fayu'ajjil. Tu. Apa ni? Fayujil tu. Sebab jalla tu. Fayujil kata ajallallah atau jalla jalaluh kau ikutlah menunjukkan pengagungan Allah. Tapi Nabi kata yukabbir, mana bertakbirlah. Ni dalil yang kedua lah. Yang ketiga, riwayat Imam At-Tabari dengan lafaz thumma yaqul Allahu Akbar, mana bila seorang itu bangun kemudian dia kata Allahu Akbar. Itu antara dalil dia. Yang keempat, hadis Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah i'tadala qa'ima wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu Akbar. Menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memulakan salat, beliau berdiri dengan sempurna. I'tadala qa'imah itu makna berdiri dengan sempurna. Kemudian beliau berkata, tertinggal tu, dan mengangkat kedua tangan, tertinggal tu. Berdiri dengan sempurna dan mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berkata Allahu Akbar. Tertinggal, tertinggal terjemah itu. Dan mengangkat kedua tangannya, berdiri dengan sempurna dan mengangkat kedua tangannya. Tambah tu. Kemudian beliau berkata Allahu Akbar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ali Ibnu Majah dalam kitab Sunan dia lah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Ibnu Hibban. Ini adalah sebahagian dalil yang menunjukkan maksud takbir sebagai pemula salat adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Antara tokoh yang berpendapat pemula salat mesti dengan lafaz Allahu Akbar adalah Abdullah bin Mas'ud, Ayyub, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas Asy-Syafi'i, Abu Thawr, Ishaq dan kebanyakan ahli ilmu dulu dan kini.
Mereka tidak berbeza pandangan dalam mengikut sunnah. Atau kata jumhur ni boleh jadi sampai 90%. Kalau ijma' ni tak ada bantah seorang pun. Baik. Yang kedua, lagu mana pula menggunakan lafaz selain takbir? Sebab ada juga yang berpendapat, tapi jumhurnya Allahu Akbar. Al-Hakam mengatakan, apabila seseorang mengingati Allah SWT pada tempat takbir, maka itu sudah memadai sebagai masuk dalam salat. Ingat akad tangan tu, dia ingat kepada Allah. Dia kata la ilaha illallah, misalnya. Boleh. Tapi ini bukan jumhur. Ashabul Ra'yi berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya'qub telah meriwayatkan daripada An-Nu'man bahawa beliau telah berpendapat memadai bagi seorang yang memulakan solat dengan berkata la ilaha illallah. Akad tangan itu la ilaha illallah. Namun jika beliau memulakan dengan lafaz Allahumma ighfirli, tidak memadai. Dia ngomong Allah maghfir, dia doa situ. Tak boleh. Ashabul Ra'yi, orang yang berguna dia secara literal ni lah. Baik. Dalam kitab Muhammad bin Al-Hasan, beliau Abu Sulaiman Al-Juzjani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, tokoh dari mazhab Hanafiyah ni, anak murid dia. Dia sebut, dia kata Abu Sulaiman Al-Juzjani telah berkata, saya telah bertanya, apa pandangan tuan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Dia tanya. Dalam kitab Muhammad bin Hasan, beliau jadi anak murid kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tanya, anak murid dia nama Abu Sulaiman Al-Juzjani. Dia tanya, saya telah bertanya, apa pandangan tuan? Tuan tu maksudnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Apa pandangan tuan tentang seseorang yang memulakan solatnya dengan kata la ilaha illallah, ataupun dia kata alhamdulillah, tahmid tu, atau dia bertasbih subhanallah? Adakah beliau telah dikira masuk dalam solatnya? Ni tokoh besar ni, Hasan Asy-Syaibani ni. Bila anak murid Sulaiman Al-Juzjani tanya dia begitu, beliau jawab iya, beliau dikira telah masuk. Kira masuk dalam semaya. Jadi maknanya sebagai takbiratul ihram juga tu. Saya bertanya lagi, macam mana begitu? Macam mana jadi boleh gitu? Beliau menjawab, apa pandangan engkau jika orang itu memulakan salat dengan berkata Allahu ajal atau Allahu alam? Adakah beliau telah dikira masuk dalam salat? Maka Abu Sulaiman menjawab, iya, sudah dikira. Maka Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, gitulah juga, ni pun sama ya tu, membesarkan Tuhan belaka tu. Gitu. Beliau berkata, siapa dia berkata tu? Muhammad bin Hasan, tak lihat. Dia kata inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad, Ibrahim dan Al-Hakam. Ini tokoh-tokoh besar mazhab Hanafi. Kata Abu Bakar, sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Az-Zuhri pendapat yang lain. Beliau telah ditanya tentang seseorang yang memulakan salat dengan niat dan mengangkat kedua tangannya. Tak ada gapo pun niat tak kecek, tak ada hati. Beliau berpandangan perbuatan benar dikira memadai untuk masuk dalam solat. Tapi kok mana pendapat ni terpencil lah. Gini ya. Niat masuk semaya. Berkali Allah Akbar juga niat. Jadi jangan silap faham lah, nyawa ayat kata anak kata ni kita nukir pendapat ulama ni. Jumhur tadi tu kena pakarnya anak tak je buat kejap lagu tu. Kira orang ni. Kita rakyat molek hadah dia kata apalah ustaz tu dia kata. Nyawa ayat kata kalau jimuk tak tubik aman ni tak payah mandi wajib. Apa ya penipu semua? Apa ya penipu semua? Sepatut tanya lah kita sepatut tu gagal duk ayat kau orang. Takut je lagu tu. Perhati molek lah Hana sebut ni ayatnya dalam perbincangan fiqh ada ni. Bukan main-main ulama berpendapat gini. Masalah kita tak sepakat tu tak apa. Niat boleh tu. Beliau berpandangan perbuatan berkenaan dikira memadai untuk masuk dalam salat. Memadai bukan makna molek. Kenapa? Memadai. Dia buat gitu, hanya rasa dia tak buat. Perhatian tu silap spelling tu. Sesungguhnya telah ijmu' ahli ilmu. Tidak ada khilaf di kalangan mereka bahawa seseorang telah dikira masuk dalam salat dengan bertakbir dan ia adalah mengikut sunnah. Hak kata boleh la ilaha illallah pun memang dia kata hak ni hak molek sekali ya. Itu maksud ijmu' tu. Hak khilafnya hak tadi la ilaha illallah selain daripada Allahu Akbar, hak tu hak khilaf. Allahu Akbar tak ada khilaf. Itu maksud dia.
Namun yang menjadi khilaf adalah memulakan salat dengan ucapan selain takbir. Dan mereka juga menganggap perbuatan itu adalah khilaf sunnah. Sah tu sah tapi khilaf sunnah. Enggak kita nak kau khilaf sunnahnya. Patutlah, tak patut kita tengok gimana Mekah. Tak ada, tak jumpa lagu ni. Bunyi belaka, Allah Akbar, bunyi belaka sebut gitu. Ana tak pernah dengar, kali ana pergi jadi mutawif, kita duduk. Kadang-kadang sengaja pergi duduk di Pak Yusuf, kita duduk dengar, tengok dia maya. Adalah beza sikit-sikit. Tapi bak takbir, sopa. Tak sopa. Hak tak akad tangan tu ada. Allahu Akbar. Ya, tu ada tu. Tapi Allah Akbar tu lah. Mafhum kata-kata Al-Hafiz Abu Amr rahimahullah, dia kata Imam Malik dalam kebanyakan riwayatnya daripada beliau, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat memulakan salat dengan takbir adalah fardu, wajib daripada wajib-wajib salat. Ni siapa dia? Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Sebab Imam Ahmad tadi tu dia ada berbeza pula riwayat tu berkenaan dengan. Ni apa-apa ashabul ra'i tu lah. Tapi tiga mazhab ni boleh katakan, ni mesti dengan fardu pula tu. Mana kata-kata gitu tak boleh, tak sah. Gitu. Jadi hak mana sepatutnya menjadi ikut teramah, kena tengok hak ramah. Sahabat Nabi buat lagu mana dalam hadis. Hak ni saat ni terpandangnya tu semata-mata nak mengatakan sah sahaja. Apakah molek? Tak. Sebab tu bagi anak, kalau ada pak-pak kita, kalau anak-anak kita ni, memang kita tak benar buat gitu. Mesti Allahu Akbar. Itu ijma' tu. Cuma ni hak khilaf ni tak ada. Mana kalau buat lagu ni boleh ke tak? Boleh. Gitu sekadar maksud dianya. Yalah. Wallahu alam, setakat anda tengok Syekh Ethiopi pun dalam huraian depannya, dan anda tengok dalam beberapa maktabah syamilah pun, mana tak ada ulama kata hak ni lebih molek, kata la ilaha illallah. Tak ada kata lebih, kata harus saja. Kenapa hal molek lah tu bila kata harus tu? Kemudian kita pergi pada bab yang ke-8, bacaan pemula salat. Jadi bila kita akad takbir tu nak baca ke dia lepas tu. Bila dia masuk dalam semaya nak baca ke dia pula. Al-qawlu alladhi yuftatahu bihi salah. Ucapan yang dimulakan dengannya salat. Dua hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i menjelaskan bacaan yang dibaca oleh musalli sebelum membaca Al-Fatihah. Bacaan yang disebut adalah hadis adalah dikenali dengan bacaan Al-Iftitah. Lebih dikenali dengan Al-Iftitah. Kalau kita sebut doa zikir Al-Iftitah itulah. Baik, hadis pertama, hadis 885. Wa bi qala akhbarani Muhammad bin Wahb qala hadatsana Muhammad bin Salamah an Abi Abdurrahim qala hadatsani Zaid huwa ibnu Abi Unaisah an Amr bin Murrah an Aun bin Abdullah. Salah tu bukan nu tu, an Aun ibni tu. Bau tu. An Abdullah bin Umar qala qama rajulun خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله banyak salah bagi ni. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله bukan Nabi you tu. Sebab ni ana ambil dalam digital ni. Ana ya nabiyya. Baik itu, salah tu. Bukan nabi you, nabi Allah. Kalau buat Allah tu baru boleh sebut ya nabiyyun. Faqala laqad ibtadaraha 12 malaka. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada daripada Abdullah bin Amr tu, ibnu Amr lah. Daripada Abdullah bin Amr, beliau telah berkata, ada seorang lelaki berdiri di belakang Nabi SAW untuk salat. Beliau telah membaca, bila dia masuk, bila dia kata gini, bila dia kata Allahu Akbar, selepas tu dia baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu dia baca. Sebab hak iftitah ni dia banyak versi dalam riwayat memang banyak gini macam hak panjang hak pendek pada ni, hak pendek ni wajah tu wajhiyah ada. Baik, bila gitu Nabi, maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kita buat sebuah asal dia itulah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membaca bacaan berikut?
bacaan tadi. Siapa dia punya bacaan tadi? Siapa dia baca gitu tadi? Lalu lelaki berkenan menjawab, saya, wahai Nabi Allah. Nabi SAW bersabda, 12 malaikat belum mula naik bertemu Allah SWT membawa bacaan ini. Nabi nak ayat kelebih. 12 malaikat. Belum mula naik. Nak report bacaan ni. Ada orang baca ni nak report. Nak hantar kepada Allah. Belum mula naik lagi. Ini kelebihan. Baik, cuba kita tengok. Perbincangan daripada hadis. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah sahih. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Yang kedua, kata Ibnu Umar, saya tidak pernah meninggalkan bacaan iftitah selepas mendengar Rasulullah SAW membaca. Hak sebab tadi lah, sebab tadi. Hak dalam ni. Ni apa ni? Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ni saya tak pernah tengok lepas Nabi sebut gitu. Selepas kisah ni. Itu maksudnya. Yang ketiga, Imam Nawawi berkata, hadis ini menjadi dalil bahawa sebahagian amalan ketaatan tidak dicatat oleh al-hafazah, bahkan dicatat oleh malaikat lain. Sebab hak catat, hak berebut-rebut hari ni bukan hafazah tu, bukan hak catat amalan kita nan hari tu. Ni malaikat lain, 12 orang malaikat. 12 malaikat. Jadi mengikut Imam Nawawi, malaikat ni bukan malaikat hafazah. Hak sentiasa duk catat amalan kita tu lah. Ni malaikat lain. Supaya juga kita tahu waktu wahyu ada juga tidak Jibril. Ada berlaku beberapa kisah ada juga. Bukan Jibril. Baik, seterusnya. Yang keempat, hadis bab menyabitkan bacaan zikir yang dibaca sebelum Al-Fatihah. Inilah yang dimaksudkan oleh tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Maknanya sebelum baca Fatihah tu ada bacaan situ. Menjelaskan kemuliaan sahabat. Jadi bacaan sana lah. Subhanallah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan riwayat lain ada lagi bentuk lain. Jadi yang kelima, menjelaskan kemuliaan sahabat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca zikir ni. Jadi hak ni mengikut pemahaman ulama, lelaki ni buat ni Nabi tak ajar. Tapi tak jadi bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi mengesahkan. Bahkan Nabi bubuh pula fadilat. Lelaki ni tak bubuh fadilat. Tidak letak fadilat. Nabi bubuh fadilat. Maknanya ini satu pengesah. Jadi kita tak boleh nak berdalil dengan ni. Tak apa tu sahabat buat bid'ah tu molek tu. Moga Nabi ayat betul. Nabi buat pengesah. Setiap fadilat lagi. Kalau kita buat, kita baca alai situ. Lepas tu siapa dia nak ngesah betul tu? Nak ngesah bahawa hak tu jadi syariat. Siapa dia nak ngesah? Tak ada. Ada kata dia mimpi, Nabi ngesah dalam mimpi. Tu maya dalam mimpi sudahlah tu. Kita kata gitu. Jangan maya luar. Yang keenam, malaikat berlumba-lumba untuk membawa kebaikan pada sisi Allah SWT. Ini bukan hafazah. Mengikut Imam Nawawi bukan hafazah. Malaikat lain. Tak tahulah nama dia. Yang ketujuh, Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat tinggi semangat dan keinginan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Dia kata, aku tak pernah tinggal selepas pada ni. Baik. Hadis yang kedua. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Suja' al-Marruzi. Qala حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله صالح عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Beliau telah berkata, ketika kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan masyarakat di situ, tempat semaya itu, berkata, Allahu akbaru kabira, bukan Allahi itu. Apa tu dia punya baris dia tu? Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bila dia kata gitu, makna dia tak ada apa tu. Allah akbaru kabira. Makna seagung-agung Allah, sebesar-besar. Tuhan yang paling besar lah.
Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Bukratan ni waktu pagi, wa asila dan waktu petang. Bila lelaki ni baca gini, maka Rasulullah bertanya, siapa yang berkata demikian? Lelaki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, saya kagum dengan ucapan berkenaan. Ajibtullah, saya kagum. Kemudian baginda SAW menyebutkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Mana malaikat berlumba-lumba tu lah tadi. Apa tu? Malaikat berlumba-lumba nak report kepada Allah. 12 malaikat tu. Hak cumanya hak sebut sini tidak disebut dalam hadis pertama, telah dibuka pintu-pintu langit. Futihat laha, dibuka pintu langit itu untuk, inilah untuk kalimah ni dibawa oleh malaikat tu. Telah dibuka pintu-pintu langit. Untuk dibawa naik, kalau boleh tambah balik lagi tertinggal. Telah dibuka pintu-pintu langit untuk dibawa dia punya bacaan ini. Malaikat lah tadi 12 hari malaikat. Mau tulis gitu sebab dia tulis laha tu anda puting tu. Sebab dia kata futihat laha. Laha tu lihadhil kalimat. Tu laha tu. Untuk dibawa ucapan inilah. Kata Ibnu Umar, saya tidak pernah meninggalkan baca ini semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Okey, kita ambil sekali lagi bab yang ke-9. Ambil sikit saja. Dia ni bincang agak panjang juga ni. Bab yang ke-9, wad'ul yamin 'ala shimal fi salah. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Mana ketika qiyam lah. Letak gini. Panggil talfik tu. Tak gitu. Ataupun dia panggil bersedekap itu. Setengah kalau tempat kita panggil dakat qiyam pun dia panggil. Gitu Baik, yang pertama sekali Imam Syafi'i, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ni. Sehadis saja. Hadis yang dikemukakan di bawah bab 9 menjelaskan disyariatkan meletak tangan kanan di atas tangan kiri ketika qiyam dalam solat. Ini termasuk dalam syariat. Baik. Hadisnya hadis 887. Wa bi qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Musa bin Umair al-Anbari wa Qais bin Sulaim al-Anbari qala hadatsana Alqamah bin Wa'il tu. Hadatsana Alqamah bin tu baru tu Wa'il an abihi. Kalau ngaji bahasa Arab tadi dia jadi badal kepada Alqamah, dia kena ikut baris Alqamah sebab dia badal. Baik. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Wa'il bin Hujr tu. Wa'il bin Hujr tu ayah dia tu lah, nama Wa'il bin Hujr. Tu. Beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dalam salat, baginda telah menggenggam tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. Dia genggam tangan kiri, guna tangan kanan. Sebab dia gini, kilah lagi ni sini ke, ada setengah tu sini, rus ni dia panggil. Tidak sini. Atau kita tengok kemudian. Asal tak sempat nak bincang malam ni tu. Yang pertama hadis Wa'il bin Hujr ni sahih. Dari segi status hadis memang sahih. Yang kedua, qiyam yang dimaksudkan adalah hadis ba'lah qiyam selepas takbir iftitah, bukan qiyam selepas rukuk. Hak ni kebanyakan ulama sebut. Sebabnya akan datang kita akan jumpa bahawa ada juga selepas dia sami Allah dia buat gitu. Ada juga. Atau kita bincang kemudian. Tapi sini kita ambil yang ini dulu. Hak ni hak jumhur lah. Qiyam yang dimaksud adalah hadis ni, Nabi letak tangan kanan atas, Nabi cengkam di tangan kiri tu. Hak ni takbir iftitah, takbir hak mula-mula, bukan qiyam selepas rukuk. Ataupun hak berdiri selepas tu lah hak qiyam hak tu. Bukan kata hak selepas rukuk tu kan kita selepas tu kita nak sujud. Bukan hak tu. Ni qiyam hak baca Fatihah tu. Yang ketiga, Hafiz Ibn Hajar berkata, para ulama berkata, hikmah keadaan ini, iaitu dakat qiyam ataupun sedekap itu, adalah sifat peminta yang hina. Nak suruh nampak kita depan Tuhan ni, moga kita semaya kan, kita minta, bukan zikir saja minta tu. Ihdinas siratal mustaqim tu. Nak ayatnya kita ni menghina ke diri di hadapan Allah. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Ia dapat mengelak daripada berlaku sikap main-main dan lebih dapat menjurus kepada khusyuk. Keadaan tu tak panggil gitu.
Itu pandangan ahli hikmah di kalangan ulama lah. Yang lebih menarik adalah ungkapan sebahagian ulama dalam perkara ini. Dia kata dengan kita buat sedekap itu, hati adalah tempat niat dan menjadi kebiasaan seseorang yang bersungguh-sungguh menjaga sesuatu akan meletakkan kedua-dua tangannya di dada yang berbetulan dengan hati. Ni tak gini. Kalau kita perhatikan, Nabi tak sebut letak mana, biar kita bincang lepas ni tu. Cuma dia kata bersedekah tu bagi dia, bagi ulama orang kata gini, mana bersedekah tu pergi gini, bagi dia letak di dada. Hak tu dia hurang gitu tu. Padahal bukan semua ulama kata gitu. Lepas tu Nabi sebut secara khusus letak mana tu. Hak tu kita bincang kemudian. Panjang tu perbincangan. Baik. Jadi dia kata berbetul dengan hati, nak surat hati ni. Ni dah Fathul Bari, jilid 2, muka surat 45, boleh rujuk lah. Yang keempatnya, ni. Para ulama berbeza pandangan berkenaan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekah semasa solat. Khilaf lagi waktu tu. Lepas tu kita tu saat ni hadis terai dia tu. Tengoklah lagu mana. Pendapat yang mengatakan bersedekap, Abu Bakar bin Al-Munzir, Malik bin Anas, Ahmad, Ishaq, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah, Ashab Imam Syafi'i, Hasan bin Saleh, Abu Thawr, Abu Ubaid, Daud bin Ali At-Tawari, dan diriwayatkan Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Tak ada dah tu. Ashab tadi, Ashab ni Imam Syafi'i. Ashabul Ra'yi mengatakan sunat bersedekah ketika sedang salat. Sunat. Hafiz Abu Amr bin Abdul Bar rahimahullah telah berkata, tidak ada perbezaan hadis-hadis daripada Nabi dalam isu bersedekah. Maknanya hadis-hadis semua sebut bersedekah. Dia kata gitu. Saya tidak tahu, ni kata siapa ni? Kata Hafiz Abu Amr. Saya tidak tahu adanya khilaf di kalangan para sahabat dalam isu ini, melainkan satu riwayat daripada Ibnu Zubair yang telah melakukan irsa, yakni meluruskan tangan ketika qiyam apabila salat. Namun ada juga yang diriwayatkan daripada beliau bersedekah. Jadi riwayat daripada dia ada dua. Ada kata irsa, ada kata bersedekah. Baik. Yang kedua, pendapat yang mengatakan irsal, yang ini tidak buat gini, luruskan tangan. Meluruskan tangan ketika qiyam tanpa bersedekah. Pendapat ini adalah Abdullah bin Zubair. Tadilah sahabat ni, Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Musayyab dan Ibnu Sirin. Diriwayatkan bahawa Sa'id bin Jubair telah melihat seorang lelaki meletakkan salah satu tangan di atas yang satu lagi, maka beliau telah pergi kepada lelaki berkenaan dan meleraikannya. Parut. Kalau dia tengok kawan dia buat gini, dia pergi pegang tangan dia buat gitu. Dia pergi agak tangan kau tu biar betul. Parut juga tu. Mana ya ketemu tu dah. Itulah. Panjang ni kalau nak bincang ni. Tak apalah, hana cuba ringkas ke. Ibnul Qasim. Siapa dia Ibnul Qasim? Bawah tu dia ada buat ni, tokoh ni. Anak murid utama Imam Malik ni. Bawah tu anda buat, tengok situ lah. Bawah tu. Ibnul Qasim telah meriwayatkan daripada Imam Malik irsal. Dia kata Imam Malik kata irsal juga. Itulah pandangan kebanyakan murid-murid Imam Malik. Semua kata irsal. Telah diriwayatkan bahawa beliau membezakan antara amalan irsa dalam salat fardu dan nafilah. Beliau mengatakan bersedekap hanya untuk salat sunat sahaja. Irsa kerana lama berdiri. Sebab kalau semai fardu tak boleh lama ni mai sunat. Tahajud ke? Boleh dah kata bersedekap, takut letih tu. Tapi kalau mai fardu irsal. Bahkan ada di kalangan mereka misalnya Ibnu Haji yang menganggap makruh melakukan sedekah. Makruh pula dah Ibnu Haji. Dan mazhab Malik kan ni. Bagi beliau amalan bersedekah hanyalah untuk tujuan rehat tangan semasa solat. Letih duduk gitu. Duduk gitu. Kita kata duduk gitulah kalau letih. Dia kata bersedekah. Dia kata kita mana buat apa tu? Hak irsa tu hak kebanyakan hak Malik. Gitu. Sini ana tinggal ke banyak perbincangan sebab dia akan pergi situ juga perbincangan. Cuma ana petik sini Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam Nailul Autar, dia itulah selepas menjelaskan tentang khilaf ulama dalam masalah sedekah, dia bicara panjanglah. Dia pun sebut gini. Dia kata jumhur ulama berhujjah disyariatkan bersedekah dengan hadis-hadis bab yang telah disebut oleh musannif penyusun kitab Al-Muntaqa, Al-Qadi Abdul Wali Al-Baji ni, dalam kitab Al-Muntaqa ada ni, PDF ada. Dan yang kami telah sebutkannya iaitu 20 hadis, 18 daripadanya diriwayatkan oleh sahabat dan tabi'in. Kalau ini anda tak sempat nak rujuk, mana dua lagi tu macam mana keadaan hadis ni. Tapi dia sebut gitu. No, ayatnya sahabat dengan tabi'in ni banyak riwayat ni berkenaan dengan sedekah ni. Sebab tu dia kata hatu jumhur. Hafiz Ibnu Abdul Bar telah berkata, tidak ada disebutkan telah berlaku khilaf daripada Nabi dalam masalah. Bagi Ibnu Abdul Bar tak ada khilaf. Memang Nabi bersedekah. Tu. Okey, tak apalah, kita pergi lagi.
Sebab anaknya bila buat ni, tadi alam hari tu mikir, maknanya kena mari juga hadis kita mari dah betul lampir akan datang. Kita nak bincang. Dan nampak khilaf ni, apa jadi gitu no? Sebabnya tak ada Nabi irsal. Tak ada. Patutlah ke mana? Oh, dia kata ada sahabat buat. Tak apalah. Waktu malik kita bincang nanti anak buat lampir lah untuk ni. Kita bincang sesa di mana tu. Rasa nak tulis parut sebab kat 24 muka surat tu. Tapi puas hati kalau anak duk baca tu. Kat sekali duk baca tu tengok nak beza sebab dia banyak isyarat. Oh, hadis ni gini. Kena rujuk hadis tu pula. Tak apalah. Tapi puas hatilah kenapa? Oh gitu. Patut jadi khilaf. Nak boleh khilaf dalam agama ni bukan main-main. Nak boleh khilaf tu. Bukan khilaf ikut serah tu. Tak. Waktu tu bolah dia panggil. Lagu tu. Yang kelima. Ambil sikit lagi. Para ulama berbeza pandangan dalam isu meletakkan posisi kedua tangan ketika qiyam. Al-Allamah Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri telah membuat penelitian yang sangat menarik dalam kitab ada Tuhfatul Ahwazi bi syarhi Jami' Tirmizi. Berikut adalah kenyataan beliau. Ni ana cuba ringkaskan. Ni jadi bila kita bersedekah nak letak mana tangan tu? Tak bawah pusat ke, atas pusat ke? Di perut tengah tu ke, bawah dada ke, atas dada? Di dada ke lagu mana? Ni khilaf pula tu. Ni hak ringkasan yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam syarah Tuhfatul Ahwazi, syarah kitab Sunan Tirmizi tu. Dia kata, ni. Lepas tu nanti ana buat lampiran lah, ana kena tulis suku pula tu. Mazhab Imam Abu Hanifah adalah lelaki meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Kata imam dia, kalau lelaki dia bersedekah tu, tangan tu dia letak di bawah pusat. Bila kata di bawah pusat maknanya rendah benar lah. Manakala perempuan meletakkan tangan mereka atas dada. Tidak diriwayatkan daripada Imam Malik dan murid-muridnya ada berlaku khilaf dalam masalah. Maknanya Imam Malik, anak murid dia semua kata lelaki letak bawah pusat, perempuan letak atas dada. Tak ada khilaf. Kata siapa? Ni kenyataan yang dibuat oleh Syekh Al-Mubarakfuri, Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, kukuk mana pun ni, kukuk mana pun ringkasannya begini. Hak ni ana petik dalam satu kitab yang dibawa oleh Syekh ni lah, Syekh Al-Mubarakfuri. Dia ayat gini. Cuma nak tengok hadis-hadis tu suku hak lain pula. Diriwayatkan daripada Imam Malik 3 pendapat dalam masalah. Imam Malik sendiri pun nak letak tangan tu ada 3 riwayat daripada dia. Yang pertama pendapat yang masyhur daripada Imam Malik adalah irsal, tak letak mana-mana. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh penulis Al-Hidayah As-Sarakhsi dalam Muhitnya, nama kitab dia ni Muhit, dan Muhit guna tak, bukan ba guna tak. Dan juga tokoh-tokoh lain dalam mazhab mereka. Dia kata tak terima masalah letak mana, enggak irsal. Yang kedua, meletakkan ni daripada Imam Malik juga ni pendapat ni, meletakkan kedua tangan di bawah. Boleh tu meletakkan kedua tangan di bawah dada. Di bawah dada sini, ni dada, bawah dada ni. Orang panggil Pak Ulati. Bawah dada. Atas daripada paruh pusat. Antara itulah kiranya. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Aini daripada Malik dalam syarah Al-Hidayah. Pendapat ini disebutkan juga dalam Iqdul Jawahir daripada riwayat Mutarrif dan riwayat Al-Majishun daripada Imam Malik juga. Maknanya bawah dada. Yang ketiga, daripada Imam Malik juga, musalli diberi pilihan sama ada meletakkan tangan di posisi tertentu atau irsal. Ikut nak letak mana. Boleh. Nak irsal apa boleh. Disebutkan dalam Iqdul Jawahir dan Syarah Al-Muwatta bahawa ini adalah pandangan tokoh-tokoh Imam Malik yang berada di Madinah. Lepas tu kita nak kata, sebab tu benda ni kita tak boleh nak kata. Tengok ulama sendiri pun dia wakil sekali tengok muka ada hadis gini sahabat pun amal tak okey, sahabat amal dia tak tahu Nabi amal lagu mana, akhir sekali dia kata bolehlah pilih nak tak mana irsal pun boleh. Tu Imam Malik, Imam Syafi'i pula lagu tu juga, cuma ada sedikit perbezaan. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i 3 pendapat juga. Yang pertama, kedua belah tangan diletakkan di atas pusat. Di atas pusat. Hak tadi pendapat pertama hak Imam Malik tadi irsal. Lepas tu letak di bawah dada, atas pada paruh pusat. Lepas tu ada pilihan 3 juga. Hak Imam Syafi'i, hak mula-mula sekali kedua belah tangan diletakkan di atas pusat. Inilah yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Pendapat ini terpilih dan masyhur di sisi murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan dalam matan-matan dan syarah-syarah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ni.
atas pada pusat. Sebab tu kalau kita tengok pokok kita ke, tu situlah ke. Tu. Yang kedua, Imam Syafi'i lagi. Daripada Imam Syafi'i juga. Dia letakkan di bawah dada. Dia letakkan di bawah dada. Riwayat ini dinukilkan oleh penulis Al-Hidayah daripada Imam Asy-Syafi'i. Al-Aini berkata, riwayat ini terdapat dalam Al-Hawi. Salah sebuah tu, bukan salah sebuah kitab mazhab Syafi'i juga. Jadi sebab tu dia jadi khilaf kalau kita bincang. Ni anak pun tidak bincang secara detail lah. Jadi atas pusat bawah dada tu apa maksud? Tidak bagi tulah dia tu. Ada antara pusat ke bawah dada ni sejeka juga dia kata. No. Sebab itulah setengah kata maksud Imam Syafi'i atas pusat tu maknanya tidak pada dada. Mana kalau bawah dada tu termasuk atas pusat lagi. Ada yang kata gitu. Tapi tak apalah sebabnya begini. Ada setengah dalam kitab Imam Syafi'i sendiri dia sebut atas pusat. Yang ni dia panggil fauqas surrah tu. Atas pusat. Hak ni tahtas sadr, bawah dada. Lain tu. Lain tu. Bukan dia kata ma baina antara dua tu dak. Tu. Hak tu yang kedua. Yang ketiga, dia letakkan di bawah pusat. Tahtas surrah. Hak tadi fauqa. Ni tahtas surrah bawah pusat. Riwayat ini disebutkan dalam syarah Al-Minhaj dengan lafaz qila, tak kuatlah. Tapi guna qila. Pendapat ni tak kuat. Baik. Kita perhatilah sikit ni. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad tiga pendapat juga. Tiga pendapat juga. Pertama sekali dia letakkan kedua belah tangan di bawah pusat. Dia letakkan kedua belah tangan di bawah dada. Musalli diberi pilihan antara posisi di bawah pusat atau di bawah dada. Riwayat yang paling masyhur daripada Imam Ahmad lah di bawah pusat. Dan inilah pendapat jumhur Hanabilah. Adalah beza sikit tu. Sepuh tadi kan. Kalau kita perhatikan, nombor 3 Imam Malik tadi, dia kata kalau nak irsal pun boleh. Atau nak letak mana-mana pun boleh. Tidak semesti atas dada, mesti bawah. Sebab tu ada setengah tu dia akak sikit. Pakatan ni akak. Nak letak sini. Semua tu boleh sebenarnya. Tidak kata Wahabi lagi tu. Tak. Boleh. Masa ni bincang dia Wahabi di alam arwah lagi ni. Jadi tak sabit sekali abuk. Anak sebab Batman pun tak lahir lagi ni. Baik, cuba kita tengok sini. Okey, terakhir sekali. Punca khilaf. Tapi anak akan bawa hadis ni kita bincang lah. Baru sedap sikit kita nampak lagu mana. Punca khilaf adalah kerana hadis-hadis dan asar-asar yang datang dalam isu ini adalah pelbagai. Oleh kerana ketiga-tiga pandangan dalam setiap mazhab ada sandarannya dan masing-masing ulama mazhab berijtihad dengan melakukan tarjih dan perbandingan riwayat untuk memilih mana yang lebih sahih, maka wujudlah khilaf di kalangan mereka rahimahumullah. Tu sebenarnya jadi khilaf tu. Sebab tu anak kata nak boleh jadi khilaf ni dia bukan main-main. Jadi insya-Allah untuk hadis-hadis tu anak akan bawa kemudianlah sebagai lampir baru puas hati sikit kita tengok ni lah. Okey, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.